Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini adalah bertujuan untuk menyambung kembali penafsiran yang berkaitan dengan surah Al-As pada bahagian pertama, di mana surah ini mempunyai penafsiran yang agak panjang walaupun ayatnya tidaklah panjang, iaitu hanya 3 ayat sahaja. Namun penafsiran bagi ayat ini amat panjang, jadi kita terpaksa menggunakan 2 video. Baiklah, kita telah sampai pada sifat-sifat para pemimpin Islam yang dibahaskan di dalam surah ini. Menurut Al-Ustaz Abdul Hasan An-Nadawi dalam bukunya iaitu Apakah Ruginya Dunia dengan Sebab Kejatuhan Umat Muslimin. Ia memperkatakan tentang kepimpinan Islam yang terpilih dan unik di bawah judul Zaman Kepimpinan Islam dan Pemimpin-Pemimpin Islam serta sifat-sifat mereka. Umat Islam muncul memimpin dunia. Mereka memecat umat-umat palsu dari kepimpinan umat manusia dengan penuh kesungguhan, bijaksana dan juga adil. Mereka mempunyai sifat-sifat yang cukup yang melayakkan mereka untuk memimpin umat-umat manusia dan menjamin kebahagiaan serta kejayaan umat yang berada di bawah naungan dan pimpinan mereka. Pertama, para pemimpin Islam mempunyai kitab suci dan syariat yang diturunkan Allah. Mereka tidak membuat undang-undang sendiri kerana penggubalan undang-undang sendiri itu merupakan punca kejahilan, kesalahan dan juga kezaliman. Mereka tidak bertindak lintang pukang dalam segala perilaku dan tindak tanduk politik mereka dan dalam cara-cara mereka berinteraksi dengan manusia. Allah telah mengurniakan nur kepada mereka yang membolehkan mereka berjalan dengan betul di kalangan umat manusia. Dan Allah telah mengurniakan syariat kepada mereka yang membolehkan mereka mengadili manusia. Firman Allah, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Apakah seorang yang mati yang kemudian kami menghidupkannya dan menggunakan nur yang dia dapat berjalan dengannya di kalangan manusia itu sama dengan seorang yang berada dalam gelap gelita dan tidak dapat keluar darinya. Surah Al-An'am ayat 122. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dengan maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah. Dan janganlah kamu benci terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu berlaku tidak adil. Malah hendaklah kamu berlaku adil kerana keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Kedua, para pemimpin Islam tidak memegang teraju pemerintahan dan kepimpinan tanpa mendapat didikan akhlak dan tanpa menjalani pembersihan jiwa, iaitu berlainan dengan kebanyakan umat, individu-individu dan pegawai-pegawai pemerintah dahulu dan sekarang. Malah mereka tinggal sekian lama di bawah didikan dan kepimpinan Nabi Muhammad SAW, yang mana membersihkan jiwa mereka, mengajar adab sopan kepada mereka dan melatihkan mereka dengan sifat-sifat zahid, wara', bersih hati, amanah, mementingkan kebajikan orang lain, takut kepada Allah dan tidak bercita-cita dan untuk menjadi ketua. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya kami demi Allah tidak melantikkan kejawatan ini, iaitu jawatan ketua, seseorang yang memohonnya atau seseorang yang sangat meminatinya. Telinga mereka sentiasa terdengar-dengar firman Allah Azza wa Jal. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami peruntukkannya kepada orang-orang yang tidak ingin berlagak angkuh di bumi dan melakukan kerosakan, dan balasan yang baik itu ialah untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Qasas ayat 83. Seterusnya mari kita lihat pula sifat pegawai pentadbir di dalam Islam. Kerana itu mereka tidak berlumba-lumba untuk merebut jawatan-jawatan, apatah lagi untuk mencalonkan diri mereka ke jawatan-jawatan ketua atau menonjolkan kebaikan diri mereka atau juga berkempen untuk menaikkan diri mereka untuk membelanjakan harta untuk mendapatkan jawatan-jawatan. Dan apabila mereka dilantik ke jawatan pegawai pemerintah, maka mereka tidak menganggapkan jawatan itu sebagai suatu hasil keuntungan atau perolehan serta bayaran kepada pengorbanan usaha tenaga dan harta yang dilakukan mereka. Malah mereka anggapkannya sebagai suatu amanah yang diletakkan di atas bahu mereka dan juga sebagai suatu ujian dari Allah.
Mereka sedar bahawa mereka akan dibawa di hadapan Allah dan bertanggungjawab kepadanya dalam semua urusan pentadbiran, baik yang kecil maupun yang besar. Mereka sentiasa teringat kepada firman Allah Azza wa Jal, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu mengadili di antara manusia, maka hendaklah kamu hukumkan mereka dengan keadilan. Surah An-Nisa ayat 58. Dan juga firman Allah lagi, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Maksudnya, dialah yang ini Allah yang telah melantikkan kamu menjadi pemerintah-pemerintah di bumi dan mengangkatkan sebahagian dari kamu ke darjat-darjat yang mengatasi sebahagian yang lain untuk menguji kamu terhadap nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada kamu. Surah Al-An'am ayat 165. Yang ketiga, para pemimpin Islam bukannya berkhidmat untuk kepentingan perkauman. Mereka bukannya wakil-wakil suatu bangsa atau suatu negeri yang berjuang untuk kemakmuran dan kepentingan bangsa dan negeri itu sahaja. Atau percaya bahawa bangsa yang negeri mereka sahaja yang mempunyai kelebihan yang mengatasi segala bangsa dan negeri lain. Dan bahawa mereka sahaja yang dijadikan untuk memerintah dan bangsa-bangsa lain adalah dijadikan untuk diperintah. Mereka tidak dilahirkan untuk membangun empayar Arab yang mewah makmur, di mana mereka berlagak angkuh dan sombong di bawah naungannya dan mengeluarkan manusia dari penjajahan Rom dan Parsi kepada pemerintahan Arab atau pemerintahan mereka sendiri. Malah mereka dilahirkan untuk mengeluarkan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah yang tunggal, seperti yang diucapkan oleh Rabi' ibn Amir di majlis Hazdarjarad. Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah yang tunggal, dan dari kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, dan dari kezaliman agama kepada keadilan Islam. Semua bangsa dan semua manusia di sisi para pemimpin Islam adalah sama sahaja, iaitu semuanya dari keturunan Adam dan Adam berasal dari tanah. Tiada kelebihan bagi bangsa Arab ke atas bangsa bukan Arab dan tiada kelebihan bagi bangsa bukan Arab ke atas bangsa Arab, melainkan dengan takwa. Firman Allah Azza wa Jal, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan suku supaya kamu mengenal antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Umar ibn Al-Khattab pernah berkata kepada Amr bin Al-As, yang ini Gubernur Mesir, apabila anaknya telah memukul seorang Mesir dan berbangga-bangga dengan keturunannya sambil berkata, Nah, ambil ini dari seorang anak bangsawan. Lalu Umar mengenakan hukuman pukul balas dan berkata, Bila lagi awak memperhambakan manusia, sedangkan mereka dilahirkan ibu mereka dengan keadaan merdeka. Mereka tidak bakhil menyebarkan pengajaran agama, ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diketahui mereka kepada sesiapa sahaja. Mereka tidak memandang keturunan, warna kulit dan negeri. Apabila mereka menghukum, memerintah dan menilaikan kelebihan, malah mereka laksanakan awan yang memayung seluruh negeri dan manusia atau laksana hujan yang mencurah di atas bumi lembut dan keras dan dapat dimanfaatkan oleh semua negeri dan manusia mengikut kadar penerimaan dan kesediaan masing-masing. Di bawah naungan dan pemerintahan mereka, semua bangsa walaupun yang pernah ditindas sebelumnya dapat menerima habuan masing-masing dalam bidang pengajaran agama, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kerajaan turut memberi dengan bekerjasama dengan bangsa Arab dalam usaha membina sebuah dunia baru. Malah, ramai dari tokoh-tokoh mereka mengatasi orang-orang keturunan Arab dalam sesetengah bidang ilmu pengetahuan. Di antara mereka terdapat imam-imam ataupun pakar-pakar fiqah dan hadis yang merupakan mahkota-mahkota di atas kepala umat Arab dan umat muslimin seluruhnya. Yang keempat, manusia itu tersusun dari jisim dan roh. Ia mempunyai hati, minda, sentimen-sentimen dan juga anggota-anggota. Oleh itu, manusia tidak akan berbahagia, berjaya dan mencapai kemajuan yang seimbang, melainkan seluruh kekuatan ini subur dan berkembang dengan seimbang dan layak dengannya serta mendapat makanan yang baik. Tamadun yang baik tidak akan wujud kecuali manusia terdidik dalam alam sekitar keagamaan. Didikan akhlak, didikan minda dan raga yang memungkinkan mereka dengan mudah untuk mencapai
kesempurnaan insaniah. Jalan ini menurut pengalaman tidak mungkin berlaku melainkan apabila teraju kepimpinan dan pentadbiran tamadun itu berada di tangan orang-orang yang beriman kepada roh dan benda, yang dapat menunjukkan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan keagamaan dan akhlak serta mempunyai akal yang sejahtera dan bijaksana dan mempunyai ilmu pengetahuan yang benar dan berguna. Pada akhirnya, beliau berkata ketika memperkatakan judul Peranan Pemerintahan Khalifah-Khalifah Ar-Rashidin selaku contoh-contoh mithali tamadun yang soleh. Kemudian di sana adanya penafsiran berkaitan tentang contoh-contoh tamadun yang soleh dari pemerintahan-pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Demikianlah apa yang telah berlaku, kita tidak dapati mana-mana peranan dalam sejarah yang lebih sempurna, lebih indah dan lebih cemerlang dari peranan yang dimainkan dalam pemerintahan Khalifah-Khalifah Ar-Rashidin. Di mana kekuatan roh, akhlak, agama, ilmu pengetahuan dan segala peralatan material bekerjasama dengan sepadu dalam membentuk manusia yang sempurna dan melahirkan tamadun yang soleh. Kerajaan mereka merupakan kerajaan yang terbesar di dunia dan merupakan satu kuasa politik yang teragung di zamannya. Dalam pemerintahan mereka muncul contoh-contoh akhlak yang tinggi dalam kehidupan rakyat dan sistem pemerintahan. Juga dalam kegiatan perniagaan dan perusahaan. Kemajuan akhlak dan rohaniah adalah sejajar dengan keluasan wilayah yang ditakluk mereka dan dengan tamadun yang dibangunkan mereka. Pelakuan jenayah amat kurang jika dibandingkan dengan keluasan negara dan bilangan penduduknya. Hubungan di antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat terus bertambah baik. Itulah peranan yang sempurna yang tidak diimpikan manusia, lebih maju dari itu dan tidak pernah diandaikan oleh tukang-tukang sihir lebih cemerlang dari itu. Itulah beberapa ciri zaman kebahagiaan yang dialami manusia di bawah naungan perlembagaan Islam yang ditegakkan asas-asasnya dalam surah Al-As dan di bawah panji-panji iman yang dibawa oleh Angkatan Iman dan Amalan Soleh yang saling berpesan menjunjung agama yang benar dan juga bersikap sabar. Kita teruskan kepada antara panji-panji Islam dan panji-panji syaitan. Apakah perbezaan antara keduanya? Alangkah jauh bandingnya dengan kesesiaan yang dialami manusia kini di merata tempat dan dengan kerugian yang menimpa mereka dalam pertarungan kebaikan dan kejahatan. Dan alangkah jauh bezanya kegelapan dan kesesatan dengan kebajikan yang besar yang telah dibawa oleh umat Arab pada masa mereka membawa panji-panji Islam dan memegang kepimpinan umat manusia. Kemudian apabila mereka meletakkan panji-panji itu, mereka terus berada di ekor angkatan-angkatan kemajuan manusia dan seluruh angkatan itu menuju kepada kesesiaan dan kerugian belaka. Kini seluruh panji-panji dikibarkan untuk syaitan, tiada satu pun untuk Allah. Seluruh panji-panji itu dikibarkan untuk kebatilan, tiada satu pun untuk kebenaran. Seluruh panji-panji itu dikibarkan untuk kegelapan dan kesesatan. Tiada satu pun untuk hidayat dan nur, dan seluruh panji-panji itu dikibarkan untuk kerugian, tiada satu pun untuk keuntungan. Namun demikian, panji-panji Allah tetap berkibar. Ia hanya menunggu tangan-tangan yang sanggup mengibarkannya dan menunggu umat manusia yang ingin berjalan di bawah kepimpinannya menuju kebajikan, hidayat, kebaikan dan juga keuntungan. Di antara untung rugi di dunia dan untung rugi di akhirat. Itulah perhitungan untung rugi di dunia ini dan jika dibandingkan dengan perhitungan untung rugi di akhirat, maka untung rugi di dunia adalah amat kecil. Di akhirat sanalah untung rugi yang sebenar. Untung rugi di sana berlanjutan dalam zaman yang berterusan, dalam kehidupan yang kekal dan dalam alam hakikat yang sebenar. Di sanalah untung rugi yang sebenar iaitu keuntungan mendapat syurga dan keredaan Allah atau kerugian tidak mendapat syurga dan keredaan Allah. Di sanalah manusia akan mencapai kemuncak kesempurnaan yang ditentukan untuk mereka atau yang terhumban jatuh ke darjat yang menghilangkan martabat manusia mereka dan akhirnya mereka menjadi senilai dengan batu. Malah batu lebih senang dari mereka dari segi kerehatan. Firman Allah, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Pada hari itu setiap orang yang melihat apa yang telah dilakukan oleh dua tangannya dan setiap orang kafir akan berkata, alangkah baiknya jika aku jadi tanah. Dipetik dari surah An-Naba ayat ke-40. Kesimpulan daripada maksud surah ini ialah surah ini begitu tegas sekali menentukan jalan yang betul iaitu seluruh manusia berada dalam kerugian. Melainkan orang-orang yang beriman, melakukan amalan yang soleh dan saling berpesan supaya menjunjung agama yang benar dan supaya bersikap sabar. Inilah satu-satunya jalan, tiada jalan yang lain lagi iaitu jalan beriman dan beramal soleh dan menegakkan masyarakat Islam yang bersatu padu menjaga agama yang benar dengan berbekalkan sifat sabar. Dan akhir sekali kita lihat tradisi membaca surah Al-As di akhir pertemuan.
seperti mana yang biasa kita lakukan. Itulah satu-satunya jalan, kerana itu dahulu ada dua orang lelaki dari sahabat Rasulullah SAW. Apabila mereka bertemu, mereka tidak berpisah sehingga salah seorang dari mereka membaca surah Al-As kepada seorang lagi. Kemudian barulah mereka bersalam-salaman. Mereka berdua seolah-olah berjanji setia untuk menjunjung perlembagaan ilahi ini, iaitu berjanji untuk tegak di atas iman dan amalan yang soleh, saling berpesan supaya menjunjung agama yang suci ini dan supaya bersikap sabar. Mereka berdua janji untuk mengawal perlembagaan ilahi ini dan untuk menjadi golongan umat Islam yang hidup tegak di atas perlembagaan ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.